Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Muhammad Taib. Saya Kristen kumpulan kami iaitu agama dan budaya mempengaruhi nilai-nilai etika dan peradaban di negara ini. Secara ringkas, agama dan budaya mempunyai saling berkaitan antara satu sama lain dalam pembentukan etika dan peradaban kerana kedua-dua jelas tidak dapat berdiri dengan sendiri. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang dicipta oleh Tuhan bagi menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia ini dicipta oleh manusia itu sendiri daripada hasil cipta yang diberi oleh Tuhan. Agama banyak mempengaruhi kebudayaan dalam satu kelompok masyarakat, suku atau bangsa. Oleh itu, agama sememangnya banyak mempengaruhi pembentukan sesuatu budaya dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan mengenai ulasan literatur atau lebih mudah, ulasan yang diperoleh daripada kajian-kajian lepas berkaitan dengan agama dan budaya mempengaruhi nilai etika dan peradaban. Dari sudut perspektif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku yang betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah dan bukan semata bergantung kepada akal sahaja. Nilai etika yang lahir dalam diri seseorang menjadi ukuran baik dan buruknya seseorang individu. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran bahawa Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang terbaik sebagai idola insan yang beretika. Kepelbagaian budaya mengikut Kim Nikas 1999 pula adalah merujuk kepada kepelbagaian yang wujud dalam sesebuah masyarakat, iaitu memahami fenomena perubahan setiap masyarakat secara universal. Sebagai contoh, dengan mengkaji permasalahan dan konflik setiap etnik dan mengkaji cara bagaimana setiap etnik mengekspresikan budaya mereka. Kesimpulan ulasan ini, agama dan budaya bertindak sebagai faktor pendesak yang kuat ke arah kemajuan dan pembangunan. Oleh itu, pembentukan sesuatu model atau kerangka yang berasaskan agama akan menjadi mudah diterima oleh semua rumpun bangsa dan anggota masyarakat. Nama saya Durga Anak Perempuan Rajendran. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kaedah pendidikan. Terdapat dua kaedah pendidikan yang kami telah digunakan, iaitu jurnal dan soal selidik. Yang pertama ialah jurnal. Kami telah melayari internet untuk mendapatkan pelbagai data untuk menggunakan dalam kajian ini. Yang kedua ialah soal selidik. Soal selidik merupakan satu set soalan untuk mengumpul data-data daripada orang awam. Kami telah menyediakan borang soal selidik kepada 40 orang respon. Borang soal selidik kajian ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A merupakan demografi responden dan bahagian B dengan C merupakan soalan-soalan untuk dijawab berkaitan dengan objektif kajian ini. Yang seterusnya ialah pengumuman dan pembentangan hasil kajian kami. Tip pertama ialah mengenal pasti tahap-tahap penghayatan rakyat terhadap nilai-nilai etika dan peradaban di negara ini. Pernyataan yang pertama ialah etika ialah satu sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan. Terdapat 37 responden telah menjawab setuju untuk pernyataan ini. Hal ini kerana etika ialah penting dalam seseorang hidup untuk menentukan tanggungjawab seseorang terhadap masyarakat. Pernyataan yang kedua ialah etika ialah prinsip moral yang menjadikan pegangan kepada seseorang individu atau sekumpulan manusia. Terdapat 36 responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini kerana sikap berkelakuan seseorang akan diukur daripada ketentuan-ketentuan yang baik atau buruk sesuatu akhlak. Sekian, terima kasih. Saya Nur Syamila Alina. Tips kedua, mengenali dan memahami cara-cara rakyat negara ini boleh mempengaruhi nilai-nilai dalam hidup seharian melalui agama dan budaya. Pertama, seseorang individu mesti mempunyai kepribadian yang baik dan boleh dipuji jika ingin dianggap sebagai individu yang bermoral di mata masyarakat.
Kedua, pembentukan etika individu bermula daripada pengaruh keluarga. Ketiga, keluarga memberi impak yang besar dalam mempengaruhi perkembangan personaliti remaja, iaitu dalam tingkah laku, sikap dan pemikirannya. Keempat, dari perspektif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku yang betul, berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Kelima, seseorang yang mementingkan pangkat atau harta bertindak untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kesannya terhadap orang lain. Majoriti sangat setuju dengan soalan-soalan yang telah diajukan. Objektif ketiga, meninjau pandangan masyarakat mengenai agama dan budaya boleh mempengaruhi nilai-nilai etika dan peradaban di negara ini. Pertama, nilai pribadi dan prinsip moral seseorang boleh dilihat dari segi kerjaya dan keluarga. Kedua, jika ibu bapa menunjuk nilai yang baik seperti jujur, beradab dan adil, maka anak-anak juga mempunyai etika sedemikian. Ketiga, jika seseorang pelajar mempunyai rakan yang negatif, maka kemungkinan perbuatan negatif ini akan mempengaruhi nilai-nilai etika dalam kumpulan masyarakat. Keempat, etika yang baik penyumbang kepada keseimbangan dalam kehidupan seharian. Kelima, didikan agama dan moral yang tinggi dengan nilai-nilai teras seperti bertolak ansur, bekerjasama, saya menyayangi, bersopan santun dan hormat menghormati akan membentuk sebuah kumpulan masyarakat yang aman dan tentera. Dan ramai responden yang mengatakan betul bagi setiap soalan yang diajukan. Seterusnya, terdapat beberapa cadangan agama dan budaya yang mempengaruhi nilai-nilai etika dan peradaban di Malaysia. Pertama sekali, kerajaan perlulah memperketatkan undang-undang PKP selagi isu COVID-19 makin meningkat. Malaysia. Dengan wujudnya kawalan ini, adab dan budaya rakyat Malaysia dapat mempengaruhi nilai etika yang telah diarahkan oleh kerajaan. Kedua adalah, ibu bapa perlulah mempraktikkan nilai-nilai murni yang di rumah. Dan anak-anak boleh berkawan dengan sesiapa sahaja, tidak mengira agama, bangsa dan budaya. Hal ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara rakan dan dapat mewujudkan nilai etika saling menghormati satu sama lain. Ketiga ialah kerajaan perlulah mewujudkan semula kem PLKN, iaitu program latihan khidmat negara. Ini dapat mewujudkan pelatih yang berbilang kaum. Keempat adalah membuat iklan media seperti di televisyen, radio dan sebagainya berkaitan dengan etika pemakaian berkunjung di rumah tetamu. Orang Cina tidak menggalakkan orang yang berkunjung kepada rumah mereka memakai baju berwarna biru, gelap dan hitam. Ini melambangkan membawa malang bagi mereka. Contohnya, kaum Cina menggalakkan para tetamu mereka datang di rumah berkunjung memakai baju berwarna merah dan juga kuning. Hal ini melambangkan mereka membawa tuah kepada keluarga. Tidak digalakkan kepada pengunjung memakai pakaian yang berwarna biru dan juga hitam. Ini bermaksud tidak membawa tuah kepada keluarga mereka. Etika dalam pemakaian amatlah penting. Ini adalah mengadakan aktiviti kemasyarakatan seperti idea yang menarik yang berkaitan dengan pakaian tradisi. Pertandingan memakai baju tradisi selain daripada agama dan budaya masing-masing. Hal ini dapat mewujudkan perpaduan tajuk berkaitan dengan isu agama dan budaya mempengaruhi nilai-nilai etika dan peradaban di Malaysia dapat dihubungkaitkan dengan sikap masyarakat yang harmoni dan juga perpaduan kaum.